Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal lagi Ustaz? Okey, macam mana duduk kat kampung? Sihat ke? Mesti ramai dia tanya-tanya. Ustaz rakam ni kenapa hari ni Ustaz? Sebabnya kan kita dah lama cuti kan. Okey, jadinya Ustaz tak naklah kamu terus tertinggal. Kita kena Ustaz belajar balik. Okay, macam ni kita nak belajar sebab kita kan duduk dekat rumah masing-masing. Okay, macam inilah caranya Ustaz akan rakam dan kamu kena tengok. Dan kemudian akan ada latihan-latihan yang Ustaz akan bagi. Okay, baik. Sebelum tu, ni duduk kat rumah lama, cuti, buat apa tu? Yang duduk kat rumah jangan lupa ya, tolong ibu, tolong ayah. Okay, yang tersangkut dekat kampung tu, jangan lupa tolonglah nenek, tolonglah atuk, tolonglah kemas apa yang sepatutnya. Okay, sebabnya sekarang ni bulan Ramadan. Sebelum tu Ustaz dah ucapkan lah, selamat berpuasa semua. Jangan tak puasa. Awak dah besar dah kan, dah darjah 5. Jadinya kena berpuasa. Wajib bagi awak berpuasa. Okay, pastikan tingkatkan amal ibadah. Jangan lupa ngaji, sembahyang tarawih. Okay, baik. Ini kita akan belajar tajuk yang mudah, iaitu tajuk pengurusan jenazah. Okey, tajuk pengurusan jenazah ni sebelum tu Ustaz kena tanya dulu. Apa yang kamu faham tentang pengurusan jenazah? Jenazah tu apa? Okey, jenazah tu adalah orang yang telah mati. Macam mana nak dikatakan orang yang telah mati? Orang yang telah mati adalah orang yang tak hidup dah lah. Apa lagi? Okay, orang yang tak ada nyawa dah. Okay, Allah tarik nikmat nyawa dia dan kemudian hanya tinggal jasad sahaja yang telah mati. Okay, pengurusan jenazah adalah macam mana cara kita nak uruskan jenazah. Mudah. Macam mana cara kita nak uruskan jenazah. Pastikan jenazah tu dah jadi jenazah lah. Jangan awak uruskan kawan awak yang masih hidup. Sebab apa? Pengurusan jenazah adalah uruskan orang yang telah mati. Okey. Macam mana kita nak uruskan jenazah? Ada yang tahu ke? Nak uruskan jenazah mudah saja. Cara uruskan jenazah sebenarnya mudah. Cuma kita yang takut. Asal tengok orang mati, bukan main takut lagi kan? Okey. Okey, baik. Seterusnya ni adalah buku awak. Apa yang ada dalam buku awak? Tajuk yang keempat, pelajaran yang keempat, iaitu pengurusan jenazah. Sebelum ni kita dah belajar dah kan? Pelajaran yang ketiga, kedua dan pertama tu. Yang pertama berkenaan dengan solat orang sakit. Yang kedua, solat dalam kenderaan. Yang ketiga, solat sunat hari raya. Dan ni pelajaran yang keempat. Jadinya kita kena terus belajar juga. Okey, kita tengok gambar yang pertama ni. Gambar apa dalam pengurusan jenazah ni? Gambar apa yang pertama? Okey, yang ni adalah gambar tanah. Nak menggambarkan bahawa kita dijadikan daripada tanah dan kepada tanah juga kita akan kembali. Jadinya jangan sombong. Apa yang kita buat dalam hidup ni jangan sombong. Okey, tak kisahlah kita siapa, kita jutawan, kita kaya dan sebagainya, kita tetap akan mati dan akan kembali juga kepada tanah. Okey. Seterusnya, gambar yang kedua. Ni gambar apa ni? Okey, gambar seorang ustaz tengah menjadi imam kepada anak-anak muridnya solatkan jenazah. Okey, yang ni adalah solat jenazah, gambaran solat jenazah. Solat jenazah kedudukan dia macam ni rapat-rapat dia, tengok betul-betul Ustaz zoom. Tengok rapat-rapat. Kedudukan dia memang rapat-rapat. Sebab apa? Awak kena ingat solat jenazah tak ada sujud, tak ada rukuk. Okey, jadinya kalau kamu solat jenazah jangan tiba-tiba Allahu Akbar kamu pergi rukuk, habis langgar orang depan, terbalik orang belakang. Boleh? Okey, yang itulah solat, gambaran kepada solat jenazah. Okey, yang seterusnya. Ni gambar apa ni? Okey, ni gambar orang sedang memandikan jenazah. Mandikan jenazah adalah mandi
Mandikan jenazah adalah mandikan orang yang paling mudah. Sebab apa? Sebab jenazah tak bergerak. Dan jenazah tak pernah bising pun. Dia jenazah dah kan? Dah mati, diam je. Okay. Cara nak mandikan jenazah mudah. Ratakan air ke seluruh tubuh badan. Yang penting tak ada bahan-bahan ataupun barang-barang yang boleh menghalang air daripada terkena air kepada kulitnya. Okey, contoh ada cat, tak boleh lah. Okey, nanti kita akan belajar video semua Ustaz akan bagi nanti. Alright? Yang seterusnya, kita tengok yang seterusnya. Ni gambar apa ni? Gambar yang terakhir. Okey, yang ni gambar kubur. Setiap manusia akan mati. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan mati. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ustaz, saya tak nak mati. Tak boleh. Kena mati juga. Okey. Tengok dekat kubur, kamu akan ditinggalkan sendiri. Jadinya dekat dunia, lakukanlah amalan yang baik. Okey. Sebelum masuk ke dalam syurga, sebelum masuk ke dalam kubur ada dua golongan. Golongan yang pertama, nak masuk ke dalam kubur, dia happy. Nak masuk kubur. Nak masuk kubur. Macam tu dia punya happy. Okay, sebab apa? Sebab dia nampak dah. Dia nampak bahawa tempat yang dia akan pergi, tempat yang dituju tu, kubur dia tu adalah tempat yang sangat nikmat bagi dia. Sebagai contoh, dia nampak kubur dia dalam keadaan terang, dalam keadaan besar, bersih, suci. Tu dia nampak kat kubur dia. Sebab apa? Sebab kat dunia selalu melakukan amal soleh. Banding dengan golongan satu lagi, nak bawa pergi kubur, waktu itulah dia akan menyesal, waktu itulah dia akan meraung, waktu itulah dia akan rasa resah, gelisah. Dia akan cakap, kenapalah dekat dunia aku tak buat amal baik. Tu, awak nak duduk mana satu? Okay, jadi lakukanlah amal-amalan yang baik dekat dunia, supaya nanti dekat kubur nanti, sebelum masuk kubur nanti, kamu dah nampak dah, wah kubur aku ni cantik dah. Tak sabar nak masuk dalam kubur. Ini bagi orang yang melakukan kejahatan, banyak kejahatan dekat dunia. Kubur sempit, kubur gelap. Okay, seterusnya. Jadi kita tengok gambaran kepada pengurusan jenazah. Kita akan tengok pengurusan jenazah. Okay, ni dia pengurusan jenazah. Kewajipan terhadap jenazah. Mula-mula kita akan baca dulu. Okay, yang tulisan dekat atas tu, kat petak tu. Apabila seseorang Muslim meninggal dunia, jenazahnya hendaklah dimandikan, dikafankan, disembahyangkan dan dikebumikan. Okay, jadinya orang Islam yang mati wajib dimandikan, dikafankan, disembahyangkan dan dikebumikan. Okay, nanti kita tengok satu-satu. Okay, hukum menguruskan jenazah adalah fardu kifayah. Fardu kifayah ni adalah kewajipan bagi contohlah macam ni. Dalam satu kampung ada orang meninggal. Jadinya fardu kifayah bagi kita untuk menguruskan jenazah. Tapi ada beberapa orang, ada sekumpulan telah menguruskan jenazah. Jadinya terlepaslah dosa bagi kita, terlepaslah kewajipan bagi kita. Okay, sebagai contoh lagi, dalam satu kampung tu ada orang meninggal, tapi tak ada orang uruskan, maka kewajipan tu tak ditunaikan. Jadinya satu kampung lah berdosa. Okay, jadinya itulah fardu kifayah. Fardu ain pula adalah yang kita solat 5 waktu tu, tu fardu ain bagi kita, wajib bagi kita. Fardu kifayah ni wajib bagi semua, tetapi apabila dah ada orang yang melakukan kewajipan tu, maka terlepaslah dosa. Contoh, ustaz tak sempat nak pergi mandikan jenazah, tapi dah ada orang lain mandikan jenazah. Adakah ustaz berdosa? Tak berdosa, sebab dah ada orang yang dah mandikan jenazah. Okey, baik. Kewajipan terhadap jenazah ni, kewajipan terhadap jenazah, pastikan jenazah tu jenazah lah, bukan orang yang hidup. Jangan awak pergi mandikan kawan awak yang hidup-hidup tu, memanglah dia marah. Okey, kewajipan terhadap jenazah yang pertama adalah memandikan jenazah. Nanti kita akan tengok video
Okay. Yang penting kamu kena tahu dulu. Mandikan jenazah. Macam mana nak mandikan jenazah? Mandikan. Pastikan air rata ke seluruh badan. Okay. Yang itulah mandi. Tapi adalah cara-caranya. Macam ni kita nak mandikan jenazah. Okay, baik. Nanti Ustaz tunjuk video. Video tu orang hidup. Jangan risau. Jadi kamu tak adalah terngiang-ngiang ke dalam mimpi. Asal cakap jenazah je takut. Okay, baik. Jenazah tak jadi masalah. Jenazah tak bergerak pun. Okay, seterusnya. Tadi kita dah mandikan jenazah. Yang kedua, mengkafankan. Kafan tu apa? Kafankan jenazah ni adalah pakaikan baju lah. Macam kita dah mandi, pakailah baju. Jenazah pun sama. Kena dipakaikan baju. Kafan tu pakaikan baju, iaitu menggunakan kain kafan yang berwarna putih. Seelok-eloknya berwarna putih. Okey, baik. Maksudnya jenazah tu tadi perlulah dikafankan, iaitu dipakaikan baju tutup anggota badan dia kecuali muka. Okey. Seterusnya, menyembahyangkan. Tadi kita dah pakaikan dia baju, barulah kita solatkan jenazah. Okey, Ustaz selalu cakap, solatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Inilah orang yang dah mati, orang yang kena sembahyangkan dia. Okey. Dia tak perlu nak sembahyang dah. Kalau jenazah tiba-tiba berdiri sembahyang, awak lari. Kau awak je ustaz lagi. Okay, jadinya solatkan jenazah macam gambaran yang ustaz tunjuk tadi. Yang gambar ada seorang ustaz tengah jadi imam tadi kan. Okay, yang itulah solat jenazah. Nanti ustaz akan tunjukkan video juga. Jangan risau. Okay, seterusnya pengurusan jenazah yang terakhir adalah kebumikan jenazah. Kebumikan jenazah tu apa? Ambillah jenazah tu, letaklah dalam perut bumi, timbus. Okey, kebumikan ni tanamlah, tanam jenazah tadi. Okey. Kemudian, Ustaz, susah lah nak hafal Ustaz. Ada 4 benda ni, susah nak hafal. Okey, senang je sebenarnya. Umpama kamu nak pergi sekolah. Pergi sekolah. Waktu biasa kan, PKP ni tak pergi sekolah lah. Waktu biasa contohnya, bangun-bangun pagi. Mandi, betul? Jadinya yang pertama mandi. Awak bangun pagi mandi. Lepas mandi pakai baju lah kan. Mandi pakai baju. Lepas pakai baju solat subuh. Lepas solat subuh pergi sekolah. Ada 4 perkara. Sama juga. Nak uruskan jenazah. Mula-mula mandikan jenazah. Kita pagi bangun mandi. So mandikan jenazah. Lepas kita mandi kita nak buat apa? Pakai baju lah. Jadi jenazah dikafankan. Tak adalah jenazah disuruh pakai baju kemeja. Okey, seterusnya. Lepas dah kafankan jenazah, kita waktu pagi dah mandi, pakai baju, solat subuh. Sama, jenazah tadi perlu disolatkan. Sebab jenazah tak boleh nak solat kan. Okey, dan yang terakhir, kita pun pergi sekolah, tapi jenazah dikebumikan. Okey, Ustaz ulang. First kali, jenazah perlu dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikebumikan. Mula-mula kena mandi, lepas mandi pakai baju tu kafankan. Lepas kafankan, solatkanlah dia. Lepas tu barulah kebumikan. Okey, boleh faham? Seterusnya, disebabkan kamu dah tengok dah semua, kita dah belajar, kita revise balik. Kita revise balik sebelum ni. Okay, tengok yang ni pengurusan jenazah. Kita yang hidup pasti akan mati. Kemudian nak uruskan jenazah, mandikan dulu, kapankan dia, solatkan dia dan kebumikan dia. Okay, seterusnya disebabkan kita dah belajar dah tadi, Ustaz nak awak tulis dekat mana-mana kertas. Ustaz, saya tak ada buku tulis Ustaz. Saya duduk kat kampung. Tak apa, pakailah apa-apa kertas sekalipun. Okay, tulis dekat situ, buat satu nota. Buat satu nota, pakai menggunakan kaedah peta minda. Tak kisahlah peta apa, peta buih dan apa sekalipun. Pastikan kamu tulis macam ni. Ini sebagai contoh ni. Okay, yang ni Ustaz punya contoh. Ustaz, saya nak tiru Ustaz. Boleh. Ustaz, saya nak buat nombor 1, 2, 3, 4 je. Boleh juga. Okay, pengurusan jenazah. Tulis pengurusan jenazah. Yang pertama apa tadi? Apa dia? Mandikan. Bagus. Lepas mandikan, yang kedua tulis. Lepas mandi buat apa?
pakaikan baju. Kafankan jenazah. Yang ketiga, lepas kafankan jenazah, solatkan jenazah ataupun menyembahyangkan jenazah. Yang terakhir, lepas sembahyangkan jenazah, buat apa? Yang terakhir, kebumikan jenazah. Okey, ni antara contoh lah kalau kamu nak buat peta minda. Okey, dengar ni. Peta minda ni wajib dibuat. Nanti Ustaz akan tengok waktu kita masuk sekolah nanti Ustaz akan tengok seorang-seorang pengurusan jenazah. Okey, tulis macam ni 4. Tak kisahlah awak pakai kertas apa sekalipun. Dah buat kat kertas, tampal dekat buku fiqah. Boleh ya? Alright. Okey, kemudian yang terakhir, Ustaz ulang lagi. Kita waktu ni tengah bulan puasa. Pastikan buat amal ibadah. Jangan lupa, kita baru je belajar tentang pengurusan jenazah. Okey, buat amal ibadah. Solat tarawih jangan lupa. Puasa jangan tinggal. Awak dah besar dah kan? Okey, mengaji pun jangan lupa. Okey, kemudian yang terakhir, nanti kita jumpa lagi insya-Allah. Kita jumpa lagi di kemudian hari. Kemudian Ustaz akan tunjukkan video-video. Okey, baik. Kita jumpa lagi insya-Allah. Bye. Assalamualaikum.